Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mana sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live ataupun siaran langsung untuk meneruskan bacaan kita pada ayat yang seterusnya. Masih lagi dalam surah Ali Imran. Jadi pagi ini kita akan baca pada ayat 116 hingga 118 muka surat 65. Okey, sekali lagi, pagi ini kita akan sambung baca ayat 116 hinggalah 118 ke surat 65. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang ada kelapangan masa boleh sama-sama kita follow, kita ikut dan kita semak, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan bacaan kita bertambah baik dari sebelum ini, insyaAllah. Baik, tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun min Allah wa fathun qarib. وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك إنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, seperti biasalah, marilah sama-sama kita mulakan bacaan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita tengok pada ayat 116 sehinggalah 118 insya-Allah. Sama-sama kita baca lah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم
تعقلون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita baca ayat 116 sehingga 118 muka surat 65 surah Ali Imran sebanyak 2 kali ulang. Kemudian kita tengok sedikit sebanyak cara bacaan ataupun hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Baik. Okey, yang pertama sekali innalladzi nun syaddah pastikan dengunglah. Hukum dia wajib al-ghunnah, wajib dengunglah 2 harakah. Bahagian hujung lidah tu tekan pada leleng keras tempat nun. Dan bunyi dengung tu keluar daripada hidung kita lah 2 harakat. Pastikan dengung tu cukup 2 harakat. Kerana saya dapati ramai yang baca tu kadang-kadang dengung tak sempat. Tak ada nak sampai 2 harakat dah toih dah. Tak boleh. Dia kena 2 harakat. Dengung tu mesti cukup 2 harakat. Macam mana kita nak kira, kita nak tahu 2 harakat tu, kita kena gerakkan jari lah. Kita kira dengan gerakkan jari. 2 gerakkan jari. Inna tu. Dengung 2 harakat di hidung. Innalladzi alif lam syamsyah. Jadi perkataan alladzi, Allah, allati dan sebagainya itu termasuk dalam alif lam syamsyah. Baik, terus bacaan terus kita masuk kepada lam yang kedua lah. Ni lam ni saya ada 2 ni. Lam yang pertama mati, lam yang kedua ada baris. Jadi bacaan terus kita masuk kepada lam yang kedua. Tapi di sini digabungkan 2 lam tersebut. Jadilah 1 lam, kemudian diletakkan syaddah. Jadi alladzi, bacaan dia terus kita masuk kepada lam yang kedua. Zi 2 harakah, zi 2 harakah mad asli. Macam mana kenai? Ya sebelumnya kasrah, ya mat sebelumnya kasrah. Dal makhraj dia di hujung lidah, dikeluarkan sedikit. Manakala hujung gigi kacip atas sentuh hujung lidah tersebut. Zi tu dia ada 3 huruf lah. Zal, tha dan dha. Satu tempat hujung lidah dikeluarkan sedikit. Innalladzina kafaru, na huruf nun, makhraj nun di hujung lidah tekan leleng keras. Na kafaru, huruf kaf, makhraj dia di bahagian pangkal lidah dan sebutan yang nipis kerana sifat dia antaranya adalah istifal, iaitu nipis, merendah pangkal lidah. Kafaru, fa makhraj dia di hujung gigi kacip sentuh perut bibir bawah, dan dia sifat dia ada pada dia hamz, terlepas nafas. Fa kafaru. Kemudian ra dhammah dipanggil ra tebal, ra tafkhim, ra bagi dhammah, ra tafkhim. Pastikan bacaan dia tebal. Ru kafaru. Kemudian waw sebelumnya dhammah dipanggil mad asli. Mad asli 2 harakah. Selepas waw itu ada harfuz ziyadah, iaitu alif bulatan kecil itu dipanggil harfuz ziyadah. Huruf tambahan tidak dibaca ketika wasal ataupun waqaf, tak baca, hanya ada pada tulisan. Kafaru lan nun kosong ataupun nun mati bertemu dengan ta, kemudian ikhfa hakiki, pastikan dengung 2 harakah. Ikhfa ni sembunyikan sembunyikan nun mati itu, nun kosong itu di sisi ta, sembunyikan dan dengung 2 harakah. Jadi ikhfa ni bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar kena jelaskan nun, lan tu izhar. Kalau idgham, nun dia tak bunyi masuk dalam ta. Tapi nak di sini bacaan ikhfa, bacaan pertengahan. Lang tu dengunglah. Lidah kita tergantunglah ketika mana dengung tu, lidah kita tergantung. Lang tu huruf ghain, pastikan sebutan dia tebal. Kerana ghain ini salah satu huruf isti'la. Isti'la maknanya terangkat pangkal lidah. Ketika menyebutnya, maka sebutan dia jadi tebal. Tu dan makhrajnya di hujung halqum, sebelah atas, hujung halqum sebelah atas, satu tempat dengan kha. Pastikan ghain itu sebut dia betul. Kalau kita tak tekan di bahagian atas tu takut jadi ain. Tu. Ramai yang baca kadang-kadang ghain jadi ain.
Sebab apa? Sebab tak tekan pada makhraj dia tu. Sebab tu kena bajak makhraj, sifat huruf, makhraj huruf kena tahu. Okey. Lan tughniya anhum, niya anhum, an, nun sukun bertemu dengan ha simpul. Okey, yang pertama tu ain, pastikan tekan suara kita di bahagian tengah halqum. Anhum, tu. Kemudian nun sukun bertemu dengan ha simpul, hukum dia izhar halqi. Izhar halqi lah. Jelaskan nun sukun tersebut. Makhraj nun tu pastikan jelas. Anhum, anhum. Tu bagi jelas. Maknanya jangan dengung lah. Di sini tidak boleh dengung. Maknanya dengung yang panjang tu tak boleh lah. Anhum, tak boleh. Dia kena jelaskan nun. Anhum yang tadi nun sukun, yang ni pula mim sukun. Mim sukun juga sama, iaitu izhar juga, tapi izhar syafawi. Yang tadi izhar halqi, nun mati. Kalau mim mati, mim sukun, izhar juga tapi syafawi, bahagian mim mati. Kena jelaskan mim sukun ni dengan cara rapatkan bibir sebentar sahaja. Jangan lama. Jangan rapat bibir lama lah. Tapi kadang-kadang ramai juga yang rapat bibir tu kadang lama. Sehingga kan dengung tu jadi panjang. Salah lah. Dia rapat bibir sebentar sahaja. Dengung yang sedikit tu tak apa, sebab itu adalah sifat asal mim, gunnah. Okey. Anhum amwa, sama juga. Amwa, jangan amwa. Jangan panjang dengung, jangan rapat bibir lama. Lagi jadi dengung yang panjang. Salah lah. Amwaluhum, wa du harakah asli, alif kecil sebelumnya fathah. Luhum wala, luhum, lam dengan ha tu kena muncul bibir, mengisyaratkan baris dhammah. Baris dhammah ni kena muncul bibir lah. Luhum wala hum, mim sukun sama lah macam tadi, izhar syafawi, jelaskan bunyi mim, rapatkan bibir sebentar. Luhum wala panjang 4 atau 5 harakah, mad jaiz munfasil, bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Wala satu kalimah, itu alif mad ada pada perkataan wala tu. Kemudian aula, hamzah duduk dalam kalimah yang kedua. Jadi bertemunya huruf mad dengan hamzah, 2 kalimah dipanggil mad jaiz munfasil. Pastikan bacaan dia 4 ataupun 5 harakah. Wala aula, waw sukun sebelumnya baratah. Waw sukun sebelumnya baratah dipanggil lin, bacaan lin. Lin maknanya lembut, lembut. Jadi pastikan lembut. Jadi lin ni ada 2 huruf lah, waw sukun ataupun ya sukun sebelum dia baratah. Tu cara nak kenal dia lah. Jadi lin ni lembut, kena lembut. Auladuhum, la 2 harakah asli, alif kecil sebelumnya fathah. Duhum, di sini mim mati, mim kosong bertemu dengan mim. Duhum dinamakan idgham mithlain, idgham mithlain. Masukkan 2 yang serupa lah, sebab mim yang pertama pun mim juga, yang kedua pun mim. Jadi masukkan mim hak pertama tu, hak kosong tu, hak mati tu masuk ke dalam mim yang kedua. Masuk tu secara sempurna, kamil. Kamil secara sempurna, dengan maksud hilangkan makhraj dan juga sifat mim yang pertama tu keseluruhannya masuk ke dalam mim yang kedua. Cara bacaan dia, rapatkan bibir dan dengung di hidung 2 harakah. Awladuhum minallah, minallah. Baik, kemudian lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah, pastikan wajib dibaca dengan tebal, kerana sebelumnya ada baratah fathah, minallah. Baratah ada di atas nun. Maka lam yang kedua tu pastikan baca tebal. Minallah, jangan baca minallah, salah nah. Minallah. Baik. Kemudian lafaz Allah ketika wasal 2 harakah sahaja, jangan panjang. Dan jangan baca pendek. Sebab saya dapati ramai yang baca pendek lafaz Allah. Sedangkan tulisan asal Allah bukan macam ni. Kalau tengok macam ni memang kita tak nampak alif. Kita tengok tulisan Allah, hamzah wasal, lam yang pertama, lam yang kedua, lepas tu ada alif di tengah tu. Kemudian ha bulat. Allah. Sebab tu kena panjang 2 harakah. Tu. Tapi ramai yang baca laju tak panjang sebab dia kata alif tak ada. Memanglah tulisan Allah macam ni memang tak ada alif. Tulisan asal dia tu. Baik.
Minallahi syai'a. Minallahi syai'a. Tu. Syai. Macam saya beritahu tadi. Lin lah, lin. Ya sukun sebelumnya baris atas. Tadi waw sukun. Samalah. Waw ataupun ya sukun. Sebelum dia baris atas. Lin. Bacaan lin. Lembut. Syai'a. Dua harakah. Mat apa ni? Mat aiwat. Mat aiwat. Macam mana nak kena mat aiwat? Kita waqaf pada fathatain. Sama ada sama kebiasaannya selepas fathatain itu ada alif. Macam di sini lah. Ada alif. Syai'a, pastikan dua harakah. Berhenti tu dengan dua harakah mad aiwat. Baik. Syai'an bila kita waqaf jadi syai'a. Jangan waqaf dengan syai'an juga. Waqaf kena buang satu baris tanwin tersebut. Kemudian waqaf sad lam ya maknanya waqaf itu dibenarkan tapi wasal itu lebih diutamakan. Okey, bagi pendapat saya tengok ayat. Tengok ayat. Kalau ayat tu pendek, okey. Elok kita sambung wasal. Tapi kalau ayat tu dah panjang, nafas kita pun bukan jenis nafas panjang. Berhenti tu lebih baiklah. Sekejap duduk gagah juga, letih. Tu pendapat saya lah. Okey, seterusnya wa ulah. U ni jangan panjang. Sebab apa? Di atas waw itu ada bulatan kecil. Jangan pakai wa ulah. U tu tidak boleh panjang. Kerana waw itu dipanggil harfu ziyadah, huruf tambahan. Tidak dibaca lah. Tidak dibaca. Wa ulah. Ulah panjang 4 atau 5 harakah mad wajib mutasil. Iaitu bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Itu cara nak kenal dah. Panjang 4 atau 5. Wa ulaika asha. Sad, huruf sad tebal. Kerana sifat dia tebal, antaranya isti'la, terangkat pangkal lidah. Antaranya lagi itibak, merapat tengah lidah dengan leleng keras. Maka sebutan dia tebal. Dan hujung lidah tu tekan belakang gigi kaki bawah. Jadi sad ni satu tempat dengan sin, satu tempat dengan zain. Dan sad juga ada sifat safir, iaitu desiran. Asha. Pastikan bahagian belakang lidah tu naik. Kalau tak naik dia jadi sin. Asha. Tak mahu lah. Sin ni nipis. Kalau sad tebal. Asha tebal. Kemudian ha pedas, pastikan tekan suara kita di tengah halkum. Asha satu tempat dengan ain di tengah halkum. Asha dua harakah mad asli, alif sebelumnya fathah. Ashabun nar. Di sini alif lam syamsyah. Iaitu selepas hamzah wasal, di atas lam tidak ada sukun. Kemudian selepas lam itu ada syaddah. Tu. Jadi bacaan kita terus kita masuk kepada huruf yang syaddah tu. Masuk situ terus. Kemudian di sini nun syaddah. Bila nun syaddah wajib al-ghunnah dengan dua harakah. Ashabun nar. Baik, di sini kita waqaf pada ra. Ra maka dia jadi sukun lah, sukun aridi, sukun mendatang. Jadi di sini ra dibaca dengan tebal nar kerana sebelumnya yang pertama ada huruf ma alif dan sebelumnya ada fathah. Nar, na tu nipis, ra tu tebal. Nar. Dan bila waqaf tu dia jadi hukum mad arid disukun. Mad arid disukun, macam mana nak kenal dah? Kita waqaf pada mana-mana huruf yang mana kita waqaf pada huruf yang terakhir sebelum dia ada huruf mad. Tu cara nak kenal dah. Di sini kita waqaf pada ra sebelum dia ada alif mad. Panjang dia 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian ada tanda waqaf jim, harus kita waqaf, harus dibolehkan waqaf. Nak wasal pun boleh, nak waqaf pun boleh, tak ada masalah. Kemudian hum fiha. Mim sukun bertemu dengan fa, idhar syafawi, bahagian mim mati. Jadi jelaskan, bacaan dia kita kena jelaskan mim sukun ni dengan rapatkan bibir sebentar sahaja. Hum fiha, fi dua harakah mad asli, ya sebelumnya kasrah, ha dua harakah mad asli. Khalidun, kha. Baik, huruf kha juga salah satu huruf isti'la yang mesti dibaca tebal dan makhrajnya juga di hujung halkum.
di sebelah atas. Sama lah tempat dia dengan ghain. Kha, kha. Tu sebutan dia macam tu. Dan kha 2 harakah mad asli, ada alif kecil. Lidun 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid disukun. Dan seterusnya mathaluma, sa ni hujung lidah dikeluarkan sedikit. Satu tempat dengan zal dan dha. Jom pastikan hujung lidah tu keluar sikit. Mathaluma, ma 2 harakah mad asli, nun kosong, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki nah. Sembunyikan bunyi nun itu di sisi fa dan dengung 2 harakah. Fiqu, qu 2 harakah mad asli. Qaf juga huruf isti'la. Qaf juga huruf yang tebal, tempat dia di pangkal lidah nah. Dan dia bersifat isti'la, terangkat pangkal lidah. Maka sebutan dia tebal. Yunfiqu, qu 2 harakah mad asli. Nafi, fi 2 harakah mad asli juga. Ha 2 harakah mad asli. Dhihil alif lam qamarah. Selepas hamzah wasal di atas lam tu ada sukun. Dhihil, jelaskan lam tersebut. Wajib jelaskan lam sukun tersebut. Hadhil haya, ha pedas, tengah halkum. Ha pedas tengah halkum. Haya, di sini jangan baca hayawa nah. Waw tu tak pakai nah, waw tu tak pakai. Jangan baca hayawa. Baca haya nah, pakai dengan alif mat. Waw tu tak pakai nah, tak pakai sebab alif mat tu duduk di atas waw. Pakai alif mat, jangan pakai waw. Kalau orang tak erti dia baca hayawa ni. Bukan hayawa, haya. Hayatid dunya tid. Di sini alif lam syamsyah. Selepas hamzah wasal di atas lam tidak ada sukun dan selepasnya ada syaddah. Bacaan dia terus masuk kepada dal sukun tersebut. Hayatid dunya, baik dunya, perkataan ad-dunya ni nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Kalau kita mengaji sebelum ni nun mati jumpa ya idgham ma'al-ghunnah tak? Tapi di sini bukan idgham ma'al-ghunnah nah. Di sini hukum dia izhar wajib ataupun izhar mutlak nama dia. Apa beza dia idgham ma'al-ghunnah dengan apa ni izhar mutlak ni? Kalau idgham nun mati yang pertama tidak bersukun, yang ni nun mati bersukun. Bertemu dengan ya, idgham ma'al-ghunnah pun bertemu ya juga, tapi idgham ma'al-ghunnah bertemu ya itu nun mati jumpa ya itu dalam 2 kalimah. Itu yang beza dia. Kalau izhar mutlak macam di sini, izhar mutlak nun sukun, yang pertama nun tu ada sukun. Bertemu dengan ya dalam 1 kalimah. Itu beza dia. Kalau idgham ma'al-ghunnah nun mati jumpa ya dalam 2 kalimah. Itu beza dia. Jadi di sini tak boleh dengung, di sini kena baca dengan izhar, nama dia izhar mutlak. Ad-dunya, jelaskan nun tu. Hayatid dunya, ya 2 harakah. Kama thaliri, sa hujung lidah. Li ri ra kasrah ra nipis, ra tarqiq ra nipis. Ri 2 harakah mad asli. Hing kasratain bertemu dengan fa. Hukum dia ikhfa hakiki. Sembunyikan bunyi kasratain tersebut di sisi fa. Bunyi dia samar-samar dengan 2 harakah. Rihin fiha. Tu. Fi 2 harakah mad asli, ha pun mad asli juga. Alif sebelumnya fathah. Kemudian sirrun, sad bagi kasrah nah, tebal juga. Walaupun sad itu bagi kasrah tetap tebal. Run, ra tu yang pertama dia syaddah kena tekan. Sirrun, ada getaran hujung lidah. Antara sifat ra adalah takrir. Takrir maknanya getaran hujung lidah sedikit. Kemudian sirrun, run dhammatain 69 bertemu dengan hamzah. Hukum dia izhar halqi. Izhar halqi kena jelaskan bunyi tanwin tersebut. Sirrun asabat. Sa 2 harakah mad asli. Bat. Pastikan ta tu bila mati dia ada sifat hams, berangin. Bat. Tu. Kemudian har, thaqaw, har, ra sukun sebelumnya bagi atas.
Ra tebal lah. Tu salah satu cara kenal ra tebal. Dia banyak lah, banyak. Ra tebal ni kita nak kenal dia banyak. Ra fathah, ra dhammah, ra sukun sebelumnya baris atas, ra sukun sebelum dia baris dhammah. Banyak lagi. Sebab tu kena mengaji tajwid lah. InsyaAllah kita tahu. Okey, di sini ra tebal lah. Ra sukun sebelum dia baris atas, haw. Jangan baca har. Yang tu nipis. Kena baca haw tebal. Tu. Haw tha. Ha pedas tengah likum. Haw tha qaw. Waw sukun sebelum dia baris atas dipanggil lin. Lembut bacaan lin. Qaumin. Huruf qaf tebal macam sebut tadilah. Qaf ni huruf isti'la. Dibaca tebal. Qaumin. Qaumin. Di sini kasratan bertemu dengan dha. Ikhfa hakiki. Masukkan ikhfa hakiki, sembunyikan tanwin tersebut di sisi dha lah. Qaumin. Tu dan tebal dan dengan dua harakah. Min zalamu. Dha tebal, huruf dha tebal. Dha juga sifat dia tebal, antara sifatnya isti'la, itba'. Tu. Makhraj dia sama dengan tha, dengan zal, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Zalamu. Mu panjang 4 ataupun 5 harakah. Bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Zalamu 1 kalimah, anfusahum 1 kalimah. Jadi mu ni panjang 4 atau 5 harakah. Kemudian ada alif bulatan kecil, harfu ziyadah. Tidak dibaca lah. Anfusahum. Nun kosong bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa. Ikhfa hakiki. Dengung 2 harakah. Sembunyikan nun di sisi fa. Anfusahum fa'ah. Mim sukun bertemu dengan fa. Izhar syafawi. Jelaskan mim sukun. Jelaskan mim sukun. Anfusahum fa'ahlakat. Tu. Dan ha sukun, jelaskan makhraj dia di bahagian pangkal halkum di bawah lah. Pangkal halkum di bawah tu. Satu tempat dengan hamzah. Fa'ahlakat. Baik, kita waqaf pada ha ni lah. Jadi ramai yang kita susah lah nak waqaf macam ni. Yang ni dia jadi dua mati. Yang pertama ta itu mati bertanda sukun asli. Yang kedua ha tu pun mati disebabkan waqaf. Jadi cara nak baca dah, nak waqaf dah, kita kena bunyi dua-dua lah. Yang pertama kena bunyi ta dulu, yang kedua bunyi ha tu. Tapi kebanyakan tak erti dia kata. Dia kebanyakan yang waqaf pada ta sahaja. Fa'ahlakat. Salah lah. Kalau kita waqaf pada ta, bunyi ta saja, ha tak bunyi tak boleh. Seolah-olah kita buang ha tersebut. Salah. Dia kena waqaf ta bunyi sikit, ha bunyi sikit. Fa'ahlakat. Tu. Payah lah. Payah sikit lah. Kalau kita sambung tu jadi mudah lah. Tapi kena belajar lah payah pun. Kalau tak belajar tak payah pula, tak erti. Okay. Kemudian jim harus kita waqaf. Seterusnya. Wa ma dua harakah ma asli. Zalamahumullah. Dha tebal. Dha. Zalamahumullah. Kemudian lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan tebal. Kerana sebelumnya ada dhammah. Zalamahumullah. Tu tebal. Huwalakin. Walakin. La dua harakah man asli. Kin. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Jelaskan nun sukun tersebut. Walakin anfusahum. Nun kosong bertemu fa ikhfa. Dengung dua harakah. Dengung. Anfusahum hum. Nun mim sukun bertemu ya. Izhar syafawi. Jelaskan mim sukun. Anfusahum yadlimun. Allah. Pastikan dia juga ada sifat apa? Sifat rakhawah, iaitu mengalir suara. Maknanya sebutan dia panjang sikit lah. Yadlimun. Limun 24 ataupun 6 harakah. Kita waqaf mad arid disukun. Seterusnya ayat yang terakhir. Ya. Di sini kena panjang 4 atau 5 harakah mad jaiz munfasil hukmi. Nampak macam satu kalimah lah. Tapi ni asal dia 2 kalimah lah. Tapi kita di Malaysia ni guna Quran Rusam Osmani
Jadi tulisan dia macam ni lah, Rusam Osmani. Nampak macam satu kalimah. Padahal dua kalimah ni. Kalau kita tulis balik dalam Rusam Imla'i, kita akan nampak jelas dua kalimah. Jadi di sini bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam dua kalimah. Nampak macam satu kalimah. Tu jangan pening lah. Jangan pening. Jadi panjang dia samalah. Majlis Mufassil Hukmi 4 atau 5. Ya ayyuhalladzi. Ayyuha tekan pada ya ada syaddah. Halladzi. Ladzi. Alif lam syamsyah. Dhi dua harakah mad asli. Dhi dua harakah mad asli. Na'amanu. Dua harakah mad badal. Iaitu bertemunya hamzah dengan huruf mad di awal kalimah. Na'amanu. Nu dua harakah mad asli. Waw sebelumnya dhammah. Kemudian ada harfu ziyadah iaitu alif bulatan kecil tu. La tattakhidhu. La mad asli. Alif sebelumnya fathah. Dua harakah. Tattakhidhu. Tekan pada ta yang kedua ada syaddah. Tattakhidhu. Khidhu. Khi. Tebal lah. Dhu dua harakah mad asli. Bitanatan. Bita. Ba bibir tempat dia. Dapatkan bibir. Ta tebal. Ta juga sifat dia isti'la dan itba'. Isti'la terangkat pangkal lidah. Itba' ni merapat tengah lidah dengan lelengit keras. Bita, makhraj dia hujung lidah tekan belakang gigi kacip atas dekat dengan pangkal gigi lah. Dekat dengan gusi tu. Bita, ta tebal. Jangan macam bita. Kalau bita nipis. Ta ni ta. Bitanatan. Fathatain tidak selari bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah. Masukkan tanwin ke dalam mim serta dengung. Cara bacaan dia, rapatkan bibir dan dengung di hidung. Dua harakah. Bitanatan min du. Nun kosong, nun mati bertemu dengan dal. Hukumnya adalah ikhfa' hakiki. Sembunyikan nun tu di sisi dal. Dengung dua harakah. Min dunikum. Du dua harakah mad asli. Nikum wa li nikum la. Kum la mim sukun bertemu lam. Izhar syafawi jelaskan mim sukun. La ya'lu. La dua harakah mad asli. Ya'lunakum. Ya. Hamzah sukun jelaskan makhraj dia di bahagian pangkal halkum lah, satu tempat dengan ha simpul. Ya lu dua harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Nakum khaba mim sukun bertemu kha, jelaskan mim sukun izhar syafawi. Kha tebal, huruf kha tebal. Qabalan. Khaba dua harakah mad asli. Lang fathatain bertemu dengan waw. Fathatain tidak selari bertemu dengan waw. Idgham ma'al ghunnah, masukkan tanwin tersebut ke dalam waw serta dengung. Qabalan waddu tekan pada dal ada syaddah. Du dua harakah mad asli. Kemudian ada harfu ziyadah. Ma dua harakah mad asli. Anittum. Tekan pada ta ada syaddah. Tum qad mim sukun bertemu qaf izhar syafawi, jelaskan mim sukun. Qad badatil qad. Qalqalah sughra, iaitu pantulan yang kecil bermaksud pantulan yang perlahan. Dal itu dipantulkan secara perlahan. Qad badatil baghdha. Badatil alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Qad badatil baghdha. Huruf ghain. Ghain hujung halkum satu tempat dengan kha. Pastikan sebutan dia tebal. Dha pun tebal juga. Huruf dha juga bersifat isti'la, itba'. Semua tu tebal belakang. Dan makhraj dia di sepanjang tepi lidah dihimpitkan ke gigi geraham atas kanan atau kiri. Qad badatil baghdha'u min. Dha panjang 4 atau 5 harakah mad wajib mutasil, iaitu bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Baghdha'u min nun sukun bertemu dengan hamzah izhar halqi, jelaskan nun sukun.
min afwahihim, wa dua harakah mad asli, hihim wa ma, mim sukun bertemu dengan waw, ya, izhar halqi, izhar syafawi, jelaskan mim sukun. Wa ma dua harakah mad asli, tukha hujung halqum, jelaskan makhraj dia. Fi dua harakah mad asli, suduruhum, bukan su tebal. Dua harakah mad asli, ruhum radamah tebal, hum akbar, mim sukun bertemu dengan hamzah, izhar syafawi, jelaskan mim sukun. Akbar, kaf sukun, pastikan sifat dia jelas, iaitu hams. Bar, ra kita waqaf, sebelum dia ada baris atas ra tebal, bar. Kemudian ada jim kecil harus kita waqaf. Okey, seterusnya qad, qalqalah sughra, lantunan yang kecil yang perlahan dal tersebut. Qad bayyana, tekan pada ya, tekan pada nun, dan nun itu dengung dua harakah idgham wajib al-ghunnah. Bayyana, ma asli dua harakah. Lankumul ayat, tu. Lakumul alif lam qamariyah, jelaskan lam sukun. Ayat, dua harakah mad syibi badal, iaitu bertemunya hamzah dan huruf mad di tengah kalimah. Yat, 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid dan sukun, dan ada tanda waqaf, qaf lam ya, waqaf itu dibenarkan, tapi wasal itu lebih diutamakan. Dan yang terakhir, nun mati, nun kosong bertemu dengan kaf, nun mati, nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengan dua harakah. Kuntum, nun mati, nun kosong bertemu ta, ikhfa hakiki dengan dua harakah. Tumta, mim sukun bertemu dengan ta, izhar syafawi, jelaskan mim sukun. Ta'qilun, ain tekan di tengah halqum. Qailun, 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid disukun. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kita baca sekali lagi dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. Sekali ya. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا
لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun selesai kita membaca ayat 116 sehinggalah 118. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian, insya-Allah. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik dari sebelum ini lah. Dan minta tolong share lah, agar ramai lagi yang boleh join kelas kita, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Kita sudahi kelas kita dengan doa lah, insya-Allah. Sama-sama kita tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah telah pun selesai bacaan kita pada hari ini. Jadi saya sudahi live kita pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.